Dah ada apa dia. Tengok budak muda bawa motor tengah hari. Dah tunggu traffic light merah. Tuan-tuan tengok budak-budak muda ni, dia akan cari apa kalau tengah tunggu traffic light? Dia tak akan duduk di tengah panas. Di mana ada tempat dia berteduh, dia akan cari. Ada pokok sedikit ke? Tak, kalau ada bas, ada lori hok besar-besar, pasti dia akan duduk beratur. Betul tak? Tak, apa waktu tak? Tak, dia waktu tak. Kita tengok begitulah. Itu baru menunggu traffic light. Tapi menunggu di atas padang mahsyar beratus tahun, kata Nabi. Dan untuk menunggu Allah Ta'ala buka mahkamah Allah untuk dihisap amalan manusia. Dan maka Nabi sebut akan dilindungi oleh Allah 7 golongan. Hanya 7 golongan yang selamat di atas kepanasan padang mahsyar, yang Nabi sebut yauma la zilla illa zilluh. Sifat padang mahsyar ni yauma la zilla. Hari itu, tempat tu tidak ada sebarang bangunan, tidak ada apa-apa padang mahsyar. Pada jarak, pada terkukuh. Dah. Kalau ada bangunan, pasti manusia akan ramai-ramai berkumpul sejak itu. Kalau ada pokok sedikit untuk berteduh, akan manusia pergi. Tapi padang mahsyar Nabi sebut yauma la zillah, tidak ada sebarang tempat untuk kamu berteduh. Dalam hadis lain Nabi kata padang mahsyar ni umpama dilemparkan, dihamparkan bumi. Bumi ini kamu hamparkan menjadi sebuah padang. Segala bukit bukau, gunung ganang, pokok-pokok, bangunan yang ada di atas bumi, semua dicabut. Cabut semua bangunan, cabut semua gunung. Maka kamu akan lihat itulah padang mahsyar yang sangat-sangat luas dan tidak ada tempat sebarang pun untuk kamu berteduh. Maka Nabi kata yang pertama yang akan Tuhan lindung dia ni ialah yang pertama imamun adil. Orang golongan pertama yang berhak mendapat teduhan Allah di hari akhirat ialah pemimpin yang adil. Nabi letak nombor 1 pemimpin yang adil. Siapakah, apakah makna adil? Makna adil sini bukan dengan makna bahagi sama rata. Tidak. Makna yang adil, makna yang sebenar, yang paling tepat, kata ulama, wad'us syai' fil mahalli. Kamu letakkan sesuatu itu kena pada tempat itu. Maka itulah makna yang adil. Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Dan sebaliknya begitulah. Adil lawan dia zalim. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Itu makna zalim. Maka Nabi sebut pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, orang yang pertama mendapat naungan Allah di hari akhirat. Siapa pula pemimpin? Pemimpin ni Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu merupakan pemimpin. Walha atas dunia kita tak ada jawatan. Atas dunia tak ada jawatan kita. Tak jadi apa. Menteri besar kat kita. Terengganu nak tukar menteri besar. Ya. Apa ni? Jawatan besar-besar dia tidak ada. Dalam surah ni tak ada pegang apa jawatan. Dalam taman, dalam kampung tidak ada jawatan. Kita ni seorang diri. Maka Nabi kata walaupun kamu seorang diri, kamu ni pemimpin. Pemimpin kepada siapa? Kepada diri kamu sendiri. Kita merupakan pemimpin kepada diri kita sendiri. Maka Nabi sebut dalam hadis ni orang yang adil kepada diri. Siapa orang yang adil kepada diri? Kita mesti jadi adil pada diri. Jangan sekali-kali zalim kepada diri kita sendiri. Sebab kita sekarang ni memimpin diri kita. Maka seorang pemimpin yang adil kepada diri dia, dia sedar di mana kelemahan dia, kekurangan diri dia. Umpamanya orang ni dia sedar dia ni kurang amal, dia ni kurang ilmu, pahala kurang, jiwa sakit sombong. Maka seorang yang adil kepada diri dia, dia sedar amalan dia kurang, pahala dia kurang. Kalau dia ni pemimpin yang adil kepada diri dia, bila dia sedar pahala dia kurang, apa dia buat? Dia mari ke masjid. Sebab Nabi sebut orang mari ke masjid solat berjemaah ni, Tuhan gandakan pahala dia 27 kali ganda. Dia sedar dia nak mati dah, dan dia sedar pahala dia kurang. Masa muda dulu banyak buat maksiat.
Lalu bila di usia akhir usia dia sudah pahala dia kurang, ilmu dia tidak ada, tiba-tiba dia tak mari ke masjid, maka dia telah zalim kepada diri dia sendiri. Dia telah zalim kepada diri dia, sebab dia tak letakkan diri dia kena pada tempat. Begitulah seorang pemimpin yang adil. Bila dia sedar kelemahan diri dia, pahala dia kurang, amalan dia kurang, ilmu dia kurang, rasa ilmu kurang, orang buat majlis ilmu, mari majlis ilmu, maka dia telah adil kepada diri dia sendiri. Seorang ayah yang memimpin keluarga contoh, Nabi perintah muru auladakum bis-solah. Hendaklah kamu perintah anak kamu, wahai bapa-bapa, perintah anak kamu bila umur dia 7 tahun, ajar dia sembahyang. Seorang pemimpin yang adil, seorang ayah yang adil, bila anak dia umur 7 tahun, dia akan ajar sembahyang anak dia. Begitulah sebaliknya, anak yang umur 7 tahun, bila tak sembahyang, ayah dia tak ajar, maka ayah dia zalim kepada orang bawah dia, anak-anak dan isteri dia. Anak umur 10 tahun, Nabi kata rotanglah dia kalau dia tak sembahyang. Tiba-tiba ayah ni rotang anak umur 10 tahun tak sembahyang. Lalu masyarakat pun kata zalimnya ayah ni. Biasa masyarakat gitu, zalimnya ayah ni. Sebab apa? Rotang anak, sebab tak sembahyang. Walaupun masyarakat kata dia zalim, pada pandangan manusia ni, dia ni orang zalim, sesungguhnya Islam mengatakan dia ni orang yang adil, kerana ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi kata umur 10 tahun rotang anak tak sembahyang, dia rotang anak dia ni pemimpin yang adil. Begitu juga seorang pemimpin dalam negara, untuk menjadi pemimpin yang adil, Nabi sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni hukum dia paling tinggi, kata Nabi. Hukum, banyak-banyak hukum, banyak-banyak undang-undang. Nabi kata al-Islamu ya'lu, mu kena pastikan hukum Islam ni hukum paling tinggi. Wala yu'la alaih, jangan ada sekali pun hukum yang lain yang lebih tinggi daripada hukum Islam. Seorang pemimpin yang adil dalam negara, dia kalau dia nak jadi pemimpin yang adil, dia mesti memastikan hukum Islam hukum tertinggi, hukum Quran hukum tertinggi. Jangan sekali-kali letak hukum Quran hukum yang paling bawah. Ini makna pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang meletakkan sesuatu itu kena pada tempat. Islam paling tinggi, maka dia pemimpin, dia letak Islam paling tinggi, dia pemimpin yang adil. Bila dia jadi pemimpin, Nabi kata Islam paling tinggi, kena letak tempat paling atas. Tiba-tiba dia jadi pemimpin, dia letak Islam paling bawah, maka dia pemimpin yang saleh. Itulah makna pemimpin yang adil yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Di samping kita suluk diri kita, di mana kita memimpin diri, begitu juga kita tengok di luar bagaimana pemimpin mesti menjadi pemimpin yang adil. Kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wasbuk, apabila kamu serahkan kepimpinan, pilih pemimpin, mestilah pemimpin yang fa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila dia berhukum dengan manusia, dia akan guna hukum yang paling adil. Itu hukum Islam. Itu pemimpin yang sebenar yang mesti kita pilih. Yang keseterusnya Nabi sebut golongan yang kedua ialah wasya'un nas'a fi ibadatillah. Ini khusus. Golongan kedua ni Nabi sebut golongan khusus. Golongan pertama ni umum, sama ada dia orang tua, orang muda, dia perempuan ke dia lelaki, semua termasuk. Pemimpin yang adil ni tak kira siapa, kerana dia kena pada umum. Yang kedua ni Nabi sebut khusus. Wasya'un, kalau saya baca hadiah dekat tuan-tuan perasan, semua Nabi sebut warajulun, 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 warajulun. Tapi yang kedua ni Nabi sebut wasya'un. Nabi khususkan faedah ni, fadilah ni kepada apa dia? Wasya'un dengan makna orang muda. Orang muda yang Nabi sebut golongan kedua, wasya'un nas'a fi ibadatillah. Orang muda, golongan pemuda yang mengabdikan diri kepada Allah. Masa muda dia ni beribadah kepada Allah. Payah nak cari orang muda kuat beribadah. Orang muda ni siapa? Orang yang umur dia 40 ke bawah, itu dipanggil pemuda. 40 ke atas macam biasa orang panggil petua. Dia tak panggil pemuda.
Maka orang 40 ke bawah ni lah yang disebut oleh Nabi, masa umur dia 40 ke bawah, dia ni kuat beribadah kepada Allah. Sebab tu golongan ni golongan yang sangat-sangat payah nak cari. Tuan-tuan pergilah surau mana, masjid mana, negeri mana, negara mana, nak cari orang muda yang boleh beribadah kepada Allah, dan sangat-sangat payah. Pendapat pertama, ulama kata kenapa Nabi sebut orang muda, Nabi tak sebut orang tua yang beribadah, ataupun kenapa Nabi tak letak orang yang kuat beribadah, sama ada tua ke muda ke, tak kira lah. Tapi Nabi sebut khusus orang muda. Orang tua tak termasuk dalam fadilah hadis ni. Maka orang yang memanfaatkan usia muda dia dulu, dan sangat-sangat beruntung dia. Nak gua dia dah. Nak balik usia muda mula tak boleh dah. Nabi sebut begini, orang muda, yang pertama kata ulama, kerana nak beri semangat kepada orang muda. Biar orang muda ni di zaman muda dia beribadah kepada Allah. Yang kedua kata ulama, kerana orang muda ni orang yang diuji oleh Allah, nafsu dia tinggi. Nafsu kuat masa mana? Masa mana je? Nafsu kuat. Muda. Orang muda, tanya siapa pun, memang masa muda dah nafsu dia kuat. Nafsu kuat, kehendak banyak, dah apa lagi, keinginan besar, macam-macam, nak seronok. Orang muda ni nak seronok. Kalau pergi surau tu, Allah Akbar, orang Terengganu pagi jaga pergi surau. Rasa malu nak pergi ke surau ni orang-orang muda. Sebab dia ingat surau masjid ni tempat orang tua berkumpul. Dia ingatkan begitu. Nak ajak surau, Allah malu semayang rumah. Tu muncul semayang. Sebab tu hari ni payah nak cari orang muda yang mari ke masjid beribadah kepada Allah. Maka Nabi sebut untuk beri semangat kepada orang muda, kerana di usia muda mereka diuji dalam keadaan dan kehendak dia banyak, nak berseronok banyak, tiba-tiba dia dapat beribadah kepada Allah. Kalau ingat kisah-kisah dahulu, dalam Quran banyak sebut berkenaan orang muda. Antaranya siapa dia? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni orang muda, orang muda yang beribadah. Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka ni Ashabul Kahfi merupakan fityah, orang-orang muda yang beriman kepada Allah. Ashabul Kahfi di usia muda dia boleh lawan nafsu dia. Kalau tuan-tuan baca kisah Ashabul Kahfi, mereka ni bukan di kalangan orang tua, bukan di kalangan orang miskin, bahkan mereka di kalangan orang muda dan di kalangan orang bangsawan yang banyak harta. Ashabul Kahfi ni banyak harta. Seorang-seorang tu ada istana yang besar. Kerana nak beriman kepada Allah, nak beribadah kepada Allah, sanggup meninggalkan istana yang besar, meninggalkan harta benda, meninggalkan pangkat, masuk ke dalam gua. Kerana apa? Semata-mata nak mempertahankan akidah amanu bi rabbihim. Mereka kerana nak beriman kepada Tuhan mereka. Orang muda, kisah orang muda. Kisah lain apa dia? Ashabul Ukhdud, yang tuan-tuan baca dalam surah Al-Buruj. Was-samaa'i zatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Kisah ashabul ukhdud ni kisah orang muda. Tuhan sebut qutila ashabul ukhdud, celakalah bagi orang yang menggali parit. Siapa yang gali parit? Golongan-golongan raja. Bila mana seorang pemuda di zaman dia, di zaman Nabi dahulu, dalam hadis Sunan Tirmizi sebut apa nama kisah Ashabul Ukhdud ni, pemuda ni nama dia Ghulamud Da'wah. Tuan-tuan hari ni buka Google boleh cari cerita. Pemuda yang berdakwah, seorang pemuda. Ghulamud Da'wah, seorang pemuda di usia muda dia menjalankan aktiviti dakwah. Pergi kuliah maghrib, kuliah subuh, ajak orang beribadah. Sehingga kan Ghulamud Da'wah, kita sebut sikit cerita dia, nak beri semangat orang muda. Dia pergi berdakwah, asalnya secara rahsia, akhir sekali berkembang dakwah dia, ajak orang beriman kepada Allah. Sehinggalah sampai ke pengetahuan raja. Raja tahu budak ni kuat berdakwah, ajak orang kepada Islam. Sehingga ramai rakyat raja ni meninggalkan agama raja. Lalu raja buat apa?
Pertama, raja nak bunuh dia supaya dakwah yang dia buat terhenti. Kerana raja takut bila mana orang lain beriman, semua beriman pada agama budak di bawah, pemuda di bawah. Lalu raja ambil keputusan nak bunuh dia. Bila raja nak bunuh dia, mula-mula raja buat naik atas gunung yang tinggi. Semua tentera bawah. Masa nak lempar ni, lempar daripada gunung yang tinggi, dalam hadis sebut pemuda ni doa apa? Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah, cukuplah kepada kuasa-Mu ya Allah, menyerahkan urusan diri aku. Kalau Mu nak izin aku mati, aku matilah ya Allah. Kalau Mu nak izin aku selamat, maka aku selamat. Allah tak ada selamat budak muda. Tuhan gegarkan gunung yang dinaiki oleh tentera dan budak. Cuma bila gegar gunung dalam hadis sebut, hanya tentera yang jatuh daripada gunung, mati semua tentera. Yang selamat budak ni. Hebat tak hebat pemuda ni, walaupun dia selamat daripada daripada rancangan raja nak bunuh dia. Dia sedar raja nak bunuh dia, dan Allah Ta'ala selamatkan dia. Kalau kita lagu mana? Tahu orang nak bunuh kita, Tuhan selamat kita buat apa? Kalau saya beli tiket kapal terbang pergi negara lain, buat apa? Budak ni, bila Tuhan selamat dia turun daripada gunung, dia pergi ke istana jumpa raja. Pelik ni. Dia jumpa raja. Raja terkejut. Mana pengawal-pengawal aku, kata raja. Kata budak ni, Tuhan aku telah bunuh semua pengawal. Tuhan aku yang maha berkuasa. Raja tak puas hati, ditangkap pula budak ni, dibawa ke laut pula. Doa yang sama budak ni baca, Allahumma kfini bima syi'ta. Ya Allah, ya Tuhan aku, cukuplah aku serah urusan aku padamu. Kalau Mu nak aku mati, aku akan mati. Kalau kamu nak selamat aku akan selamat. Tuhan selamat lagi budak ni, pemuda ni. Bila selamat pemuda ni balik, jumpa masuk istana balik. Raja lagi mana dah 2 kali percubaan tak mati-mati budak ni. Lalu budak ni, pemuda ni kata, wahai raja, kalau Mu nak bunuh betul aku, ambil anak panah aku. Ambil anak panah aku, dan dengan syarat kamu kumpul seluruh rakyat jelata di sebuah tempat yang besar. Kumpul rakyat di stadium negeri. Dah tunjuk dah kepada rakyat memang nak bunuh aku. Masa kamu tarik anak panah aku, dalam hadis pun budak ni ajar kepada raja, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Baca dengan kuat, kata budak ni, pemuda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Raja hok lama dah nak bunuh budak ni, kumpul rakyat jelata, ikut segala syarat orang budak ni buat. Lalu masa nak panah, raja baca dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, direpah anak panah kena atas bahu kanan budak ni. Akhir sekali mati pemuda ni. Bila mati pemuda ni, rakyat sebelum ni tahu dah raja nak bunuh dia, tapi tak percaya. Tiba-tiba bila rakyat dengar sebut nama Allah, baru mati budak. Buat cara lain tak mati, sebut nama Allah baru mati budak ni. Di sinilah bila rakyat tengok, dia berfikir, akidah tertanam dalam hati rakyat bahawasanya yang menghidup dan mematikan seseorang itu yang maha berkuasa ialah Allah, bukan raja. Bukan raja berkuasa, tetapi Allah yang berkuasa. Lalu seluruh rakyat amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Hak perkara yang raja takut telah berlaku. Di sinilah raja yang jahat ni, dia gali parit. Gali parit, mana-mana orang lalu, dia akan tanya siapakah Tuhan. Kalau orang jawab Allah, akan dicampur. Parit ni dinyalakan api, dinyalakan unggung api di seluruh jalan di kampung itu, dinyalakan api. Orang jawab Allah, ditolak masuk dalam dibakar hidup-hidup. Hak jawab raja, selamat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud, celakalah bagi orang-orang yang menggali parit. Siapa dia? Orang tentera raja yang zalim. Ini kisah orang muda yang kuat beribadah. Orang muda dulu beribadah. Kita hari ini di akhir zaman lalai, sangat-sangat lalai.
sehingga meninggalkan kerja-kerja urusan menegakkan agama Allah. Nak beribadah diri sendiri pun lalai, apatah lagi nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kesetujuan Nabi sebut golongan ketiga, wa rajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid. Orang ketiga yang berhak duduk di bawah naungan Allah ialah seseorang yang Nabi sebut qalbahu mu'allaqun bil masajid. Hati dia ni tergantung-gantung di rumah Allah. Dah. Hati yang sentiasa melekat di rumah Allah. Maknanya apa? Orang yang sentiasa datang dan hadir ke rumah Allah. Hari-hari dia mari masjid. Dah. Tidak bermusim dia. Dia ni memang kehidupan dia, rutin harian ni mari masjid semua. Orang yang tidak pernah ada alasan mari ke masjid. Dah. Umpama hari ni hujan kat sini. Semalam hujan. Dah. Ramai dah orang. Ramai. Dah, biasa. Bagus surat. Ada surat tu, bila hujan lepas sikit jemaah tanya Tok Imam, dah buat apa Tok Imam? Nak mana ustaz hujan lepas hari ni. Dah, kalau hujan lepas, kalau surah ni orang tak mari. Dah. Bila diuji oleh Allah, tak boleh nak mari. Dah. Orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah, marilah ujian apa pun. Hujan lepas ke, dah, sakit ke, dah, dia akan sedaya upaya selagi mana boleh mari ke masjid, dia akan mari. Ini orang yang benar-benar hati ni terikat dengan masjid. Susah nak cari. Dia ni bukan bermusim. Ada orang mari ke masjid bermusim. Bulan puasa baru mari masjid. Hari Jumaat baru mari masjid. Berapa nak sembahyang Jumaat? Hari raya baru mari masjid. Berapa nak sembahyang raya? Suka sangat hari ni hari raya. Oh, suka pergi masjid. Biar kita mari di masjid bukan bermusim.